Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa khabar semua mami-mami? Okey, selamat bercuti dan selamat merehatkan diri bersama anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apa sahaja yang menimpa kita ketiga ini saat ini, kita ambil hikmah di sebalik kejadian tu. Mungkin dah terlalu lama kita membizikan diri kita dengan hal-hal luar kerjaya kita. Inilah kita sama-sama ambil kesempatan imrah balik diri kita. So bersyukur dengan apa yang Allah dah kurniakan kepada kita. Setiap kejadian tu ada hikmahnya. So kita ambil hikmah yang paling baik, yang terbaik untuk diri kita. So sekarang mami-mami semua bersama anak-anak di rumah. So tak boleh keluar ya mami-mami. Hanya benda yang penting-penting saja kita boleh keluar. So this is the best time untuk mami-mami lebih mengenali diri anak-anak mami semua. Dan juga anak-anak didik kita. Sambungan daripada first video Teacher Lia. So hari ini Teacher Lia nak kongsikan kajian yang dibuat untuk mengenal pasti ciri-ciri karakter setiap anak-anak. So hari ini Teacher akan sharekan 5 karakter anak-anak ni. Kita akan ceritakan yang pertama anak-anak dari golongan ataupun dari kumpulan kinestetik, iaitu orang ini kalau kita tengok ilmu NSP dia dipanggil orang 1 dan 6. So orang kinestetik kalau kita nak tengok dia secara mata dia, so mata dia ni dia agak ke bawah, dia yang hujung mata ni dia melirik ke bawah ya. So kalau dia senyum tu sampai tak boleh buka lah mata tu, nampak sikit je macam dia pejam. Macam tu. So ini anak kinestetik. Anak kinestetik dia suka pergerakan, jangan sekat pergerakan dia. So anak kinestetik memang tak reti duduk diam. Tetapi dia adalah orang ilham tinggi. Anak kinestetik ni tadi juga dia ilham tinggi, spiritual quotient dia. Anak yang ni dia banyak fikirkan dalam. So dia banyak, kalau nak bercerita dia more kepada keagamaan lah, macam tu. So macam mana kita nak bantu anak kita ni tadi yang orangnya jenis yang macam ni. So orang yang macam ni memang dia tak akan duduk diam ketika belajar. Kalau baca buku tu tak sampai 2-3 minit dia dah bosan, dia dah give up dah. Dia akan pusing pen, dia akan gerak-gerakkan kaki, goyangkan tangan, semua tu lah. Sebab dia tak nak sekat pergerakan dia. Bila dia sekat pergerakan dia, the whole brain dia ataupun the whole body dia akan dia akan stuck. Jadinya dia tak boleh tak nak belajar dah. So macam ni kita nak bantu anak yang macam ni, kita banyakkan dia buat latih tubi. Pasti dia punya question ke, kita banyak buat latihan dengan dia. So bila banyak latihan, dia banyak pergerakan. So dia banyak berfikir, dia banyak guna. So macam mana nak belajar kan. So kalau membaca dia kurang sikit lah. So anak ni kita bantu dia membuat latihan. So insyaAllah dengan cara ni, anak-anak ni akan faham sesuatu subjek dan juga sesuatu topik. Ya mami? Next kita pergi kepada kategori yang kedua. Orang digital ataupun kita panggil dia EQ, Emotional Quotient. So orang yang ini orang visual, orang mata. So orang mata ni dia suka benda-benda yang cantik-cantik. Dia suka belajar tempat yang bising-bising. Dia juga kalau dia tengok sesuatu benda tu, dia tertarik pada benda yang colourful. So mata orang yang macam ni, mata dia tak besar sangat, tak kecil sangat, sedang-sedang. Dia tak melirik, tak melirik atas, tak melirik bawah. So separuh lah kiranya, kalau kita tengok anak mata dia tu nampak separuh. Orang yang macam ni kekuatan dia adalah kekuatan mata, visual. Yang tadi teacher kata tadi kekuatan dalaman kan, juga pergerakan. So yang ini orang yang macam ni, orang yang cepat dia, emotion dia kan cepat terasa. Orang yang macam ni sangat baik sebenarnya. Kalau kita cakap elok dengan dia cepat tersentuh. Orang ni baiklah sangat. Dia suka bergaul dengan orang. Yang macam ni kita nak bantu dia belajar. So anak-anak yang kategori visual ni, banyakkan dia nota-nota dibuat menggunakan peta minda. So peta minda ni banyakkan guna colorful. So dan juga guna highlighter.
So bila kalau kita perasan ataupun tak, even kita sendiri ataupun kawan-kawan kita dulu, klik kita dulu, dia suka guna highlighter yang colourful tu. Bila dia belajar je, dia akan highlight topik-topik penting ataupun item-item yang penting masa membaca. So lepas tu dia juga suka bawa colour-colour pen yang colour-colour bila buat nota. So sebenarnya inilah kekuatan dia. So dia bila tengok hitam putih mata dia rasa penat. Sebab anak yang jenis macam ni, dia sukakan benda yang menarik, berwarna-warni. So kita kena faham kat situ. Kadang-kadang kita tengok dia asyik tengok TV je. Sebab apa dalam TV tu colourful banyak, cantik. Kadang-kadang nak buat kerja sekolah pun tepi TV. Sebab apa bila dia penat, dia buat kerja sekolah, mata dia nak tengok tempat yang ada colourful, ada warna-warni. So anak yang macam ni elakkan dia belajar tepi tingkap. Kenapa? Sebab bila kereta warna merah lalu, makcik pakai baju warna merah lalu, dia akan ganggu, dia akan tengok. So dah lari dah dia punya fokus tu tadi. So bantu ya anak-anak kita, parents, waktu-waktu yang ada ni kita gunakan sebaik mungkin. Okay, next kita pergi kepada kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga orang audio. Tadi visual kan, mata, sekarang orang audio, orang telinga. Orang telinga ni kalau kita tengok NSP adalah orang 3 dengan 8. Kalau kita tengok dia punya kecergasan, orang physical quotation ya, kecergasan orang yang jenis atlet-atlet ni. So ada kan mesti ada anak-anak kita yang semua sukan kat sekolah tu semua dia nak masuk. Sebab apa dia minat? Dia sangat minat, kecenderungan dia kat situ, fizikal, kekuatan dia. Tetapi sebagai parent, of course lah kita akan utamakan pendidikan anak-anak, pelajar kan. So budak-budak yang macam ni ataupun anak-anak yang macam ni, kita galakkan dia bermain, tapi dalam masa yang sama kita pastikan belajar tu tak ketinggalan. So kita balancekan dia. Sebab anak yang macam ni kalau kita sekat, dia akan muram, dia akan suram sebab kita dah sekat dia punya kekuatan di kat situ. So dia akan menjurus buat benda yang lain. Kalau dia dah minat sekali, kita support dia. Tapi make sure belajar tadi pun sama. So seiringkan dia. Anak yang macam ni kekuatan telinga dia memang kalau kita tengok dia memang cakap kuat, cakap cepat. Lagi satu kalau kita perasan anak yang macam ni dia pengkopi terbaik tau. Dia tengok apa benda yang dia tengok, yang tu yang dia dapat bawa balik. So dia akan boleh bagi apa yang dia nampak tadi. Sama sedikit dia pengkopi terbaik orang telinga ni. Okey, macam mana teknik belajar sesuai dengan dia. So orang yang macam ni dia tak suka tempat yang sunyi. So jadikan nota bahan bacaan dia, kita jadikan dalam bentuk audio. So dia boleh dengarkan balik. Anak yang macam ni juga kalau kita perasan dia baca dengan kuat supaya dia baca tu dia dengar balik apa yang dia baca tadi. So anak yang macam ni macam mana kita nak bantu dia? Buat group study group. So ada 2 ataupun 3 kawan. So setiap seorang akan baca topik yang berbeza. Okay, dia akan dengar dan dia akan faham kat situ. Berbanding dia menghafal. So sebab anak-anak yang jenis macam ni dia agak sukar untuk menghafal. Okay, kebanyakan dia listening, mendengar. Sebab tu dia suka dengar lagu-lagu. So kita bantu dia buat audio. So dia akan dengar, dia suka repetition. Benda yang repetition tu lah yang dia akan yang mudah masuk dalam minda dia. So next kita pergi kepada anak yang kategori yang keempat, orang IQ, intelligent quotient. So anak-anak ni orang otak. So macam mana nak kenali dia daripada bentuk mata dia? So anak yang ni mata dia bulat, besar, so memang nampak penuh mata dia. Mata hitam dia tu kita nampak penuh. So ini anak geng-geng digital, otak So dia banyak berfikir. Orang yang macam ni orang detail, sangat detail. So dia tak suka tempat yang bising, dia suka belajar tempat yang sunyi. So kalau kita perasan diri kita sendiri ataupun klik kita masa zaman kita belajar dulu, kawan-kawan yang macam ni kita panggil dia orang ulat buku. Dia suka study kat mana? Dia suka belajar kat library. So kalau pukul 2, dalam pukul 8, pukul 9 malam tu kawan-kawan sibuk study kan? Tak, dia takkan study waktu tu. Dia akan bangun pukul 4 pagi, so dia akan study waktu yang sangat tenang. So dia memang orang yang membaca. Ulat buku lah orang kata senang. So berbeza kan anak-anak ni? Ni kalau NSP kita panggil orang 4 dengan 9. So orang ni sangat detail. So last kali kita ada anak anak yang ni kita panggil dia fleksibel. Anak yang ni, anak fleksibel ni dia belajar sebab dia fleksibel kan.
dia belajar mengikut persekitaran dia. Kalau dia berduduk ataupun dia klik dia tadi memang kaki study, okey, dia akan kaki study. So kalau jenis klik dia tadi banyak berborak lah dia. So kena kenal pasti anak kita, baru kita boleh bantu dia. Okey, mamis. Okey, next kita nak. Okey, next Teacher Lia nak ibu-ibu, mami-mamis. Okey, pergi cari anak-anak mami-mami semua sekarang. So tengok dia orang yang mana, tengok mata dia, tengok pergerakan dia. So kat situ kita akan dapat tahu anak kita yang mana. So take note ya, Teacher Lia akan continue the next the third video Kat situ teacher akan bagi lebih mendalam lagi. Okey, jangan lupa subscribe Teacher Lia punya video kalau nak Teacher Lia bagi lebih banyak ilmu pada mami semua. Okay, mami, thank you. See you next. Bye. Assalamualaikum.